بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقنا الفهم والعلم، فهم النبيين وحفظ المرسلين، وارزقنا الحكمة والعقل وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل كل حزن إذا شئت سهلا. اللهم تمم لنا نورنا وتمم لنا بكل خير يا أرحم الراحمين. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Muslimin yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjat ke hadrat Allah Subhanahu wa taala sebagai menyatakan kesungguhan, keredaan, keseronokan dan ataupun persetujuan kita dengan segala perkara yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan. Jadi muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah malam ni kita akan sambung bicara dan pengajian kita dalam Al-Quran, iaitu melalui surah Ali Imran. InsyaAllah malam ni kita akan bermula pada ayat yang ke-10, insyaAllah. Ayat yang ke-10 surah Ali Imran. Jika kuliah kita yang lalu kita sebut dalam ayat yang ke berapa? Ayat yang ke-7, ke-8 dan ke-9, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan ataupun telah menceritakan kepada kita mengenai isi kandungan Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala sendiri sebut bahawa Al-Quran mengandungi dua bahagian ataupun dua keadaan, dua peringkat. Keadaan dan peringkat yang pertama, ayat-ayat, keterangan-keterangan yang jelas dan nyata, mudah difahami. Manakala peringkat ataupun keterangan dan penjelasan yang kedua, ayat-ayat yang disebut dengan mutasyabihat, ayat-ayat yang boleh mengelirukan dan ia boleh mendatang kepada perselisihan pendapat. Oleh yang demikian, ayat-ayat tersebut Allah nyatakan kepada kita supaya kita mengatakan ataupun kita mengaku keimanan kita bahawa ayat tersebut sama sebagaimana ayat yang jelas, kesemuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya datang, ayat yang jelas, ayat yang tak jelas, ayat yang kita mudah faham,
ayat yang kita payah sukar nak faham, kesemuanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita. Dan insya-Allah malam ni kita sambung bermula ayat yang ke-10, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala nak sebut, Allah Subhanahu wa ta'ala nak jelas, bari Allah Subhanahu wa ta'ala nak bagi pencerahan kepada kita. Sebahagian ataupun segolongan manusia, walaupun Allah Subhanahu wa ta'ala telah datangkan penjelasan, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyatakan ayat-ayat dengan jelas dan nyata, masih ada sebahagian manusia yang tidak beriman. Dan hasil daripada tidak beriman itu, sebahagian manusia pula dihumbang ataupun disebut dengan bahan bakar kepada api neraka. Sebahagian manusia dia tidak beriman kerana mereka merasakan bahawa harta benda yang mereka miliki, kekayaan yang mereka ada, kedudukan, pangkat, nama, populariti ataupun anak-anak yang mereka ada ataupun penyokong-penyokong mereka dapat membantu mereka. Akan tetapi mereka sebenarnya silap, sebab yang boleh membantu manusia tidak ada yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh itu tuan-tuan, sahabat-sahabat semua, jangan kita rasa kita beriman ini tidak jadi rugi. Tak. Jangan kita rasa kita dah jadi orang Islam, kita untung. Tak, untung dari satu sudut kita beriman. Untung dari satu sudut kita beragama Islam. Tetapi beragama Islam atau beriman juga rugi jika tidak memanfaatkan apa yang Allah bagi. Kita tidak manfaatkan masa kita, kita tidak manfaatkan usia kita, tenaga kita, harta benda yang Allah bagi, kita tidak manfaat. Sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala sebut di dalam Al-Quran, ada sebahagian manusia mohon kepada Allah agar mereka dikembalikan kepada dunia, dikembalikan hidup. La'alli a'malu salihah, rabbirji'uni la'alli a'malu salih. Mereka berkata kepada Allah, wahai Allah, bolehkah kembalikan aku ke dunia atau hidup aku kembali, mudah-mudahan aku buat amal salih, mudah-mudahan aku jadi orang baik, mudah-mudahan aku ada harta aku buat derma, aku bagi sumbangan, mudah-mudahan aku ada tenaga, aku gunakan untuk beramal dan ibadat. Begitulah seterusnya tuan-tuan. Ini nak sebutnya, yang pertama sekali rugi ialah kerana mereka tidak beragama Islam. Rugi manusia kerana mereka engkar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruginya manusia kerana bukan tidak beragama Islam, bukan ingkar, tapi kerana mereka mensia-siakan peluang. Mereka tidak mengambil ruang dan peluang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjana, untuk membina kekuatan sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak jadikan semua manusia dengan berbagai bangsa ini untuk saling tuduh-menuduh, untuk saling mengaku kekuatan atau sebagainya. Bahkan kesemuanya ialah Allah cipta agar manusia menjadi hamba yang taat dan patuh, yang berjaya di dunia dan di akhirat. Jadi muslimin yang dirahmati dan dikasihi sekalian, baiklah sama-sama kita baca dulu ayat 10 sampai beberapa 2-3 ayat untuk kita ambil pengajaran insya-Allah malam ni. Jadi kita ambil dulu kebaikan sebelum kita belajar sesuatu ayat, kita baca. Sebab Nabi sebut ada segolongan manusia, mereka diberi satu kemuliaan di akhirat bukan kerana dia beriman, tapi yatadarasuna bainahum, mereka duduk ramai-ramai, yatluna kitab Allah, duduk ramai-ramai dalam masjid, mereka baca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mudah-mudahan kita tergolong dari golongan tersebut yang Nabi sebut yatakhabbatunahumul anbiya. Dan golongan yang baca Quran ramai-ramai dalam masjid ni, Nabi kata mereka sangat diiri hati,
Ada iri hati daripada siapa? Para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Di mudah-mudahan kita betulkan niat kita, tanamkan ayat kita, bukan kita belajar, bukan kita baca nak tunjuk kita bagus ataupun tidak. Kita nak dapat kelebihan yang dijanji oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik muslimin rahmati sekalian, untuk tidak melengahkan masa, marilah sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru lan tughniya 'anhum amwaluhum wala auladuhum min Allahi syai'an wa ulaika hum waqudun nar. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. Sadaqallahul azim. Baik muslimin yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang saya sebut di awal, beberapa ayat yang kita baca, Allah Subhanahu wa taala nak sebut, nak jelaskan kepada kita bahawa sebahagian daripada manusia sikap dan perangai mereka dah begitu. Berapa? Iaitu sikap tidak beriman, sikap tidak percaya kepada
apa yang disebut oleh Allah. Sikap dan tidak yakin dengan keimanan yang sepatutnya diimani dan diyakini oleh setiap manusia. Ada manusia tak kira bangsa. Jika tadi saya sebut ada manusia yang beriman, yang beragama Islam sendiri rugi. Juga begitu sebenarnya. Ada sebahagian daripada mereka yang beriman, tetapi iman mereka kepada Allah, mereka kurang dan tidak beriman dengan apa yang Allah sebut. Kurang atau tidak beriman dengan Al-Quran. Kurang atau tidak beriman dengan ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini siapa? Sebahagian daripada manusia. Allah tidak sebut bangsa, Allah tidak sebut kedudukan ataupun pangkat. Siapa sahaja yang mereka sedemikian, itulah keadaan mereka. Tak, cuma mungkin kalau kita sebut kufur dari sudut bahasa, orang-orang yang sebut orang kafir bukan sahaja mereka dari sudut lahir mereka tidak beriman, mereka kufur, bahkan dari sudut keyakinan rohani mereka juga kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ayat yang 10 Allah sebut innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Sesungguhnya bahawasanya orang-orang yang kafir. Tak, tuan-tuan dan puan-puan semua sudah maklumi perkataan kafir dari sudut bahasa iaitu menyembunyikan yang benar. Dia sorok benda benar dan dia tunjuk benda yang tidak benar, itu makna kafarah. Dari sudut bahasa. Orang-orang manusia yang kafir, kenapa? Sebab mereka secara zahirnya menunjuk mereka hebat, mereka seronok dan sebagainya, akan tetapi sebenarnya mereka tidak gembira, mereka tidak seronok. Sebab hati mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sebut innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, atau bahawasanya orang kafir, lan tughniya anhum, tidak akan memberi kepuasan ataupun tidak menjadikan mereka kaya. Tidak sekali-kali mereka rasa kaya, mereka rasa hebat, amwaluhum, harta-harta mereka. Maknanya sesiapa sahaja yang ada harta, harta ni Allah sebut tidak menyebabkan kamu kaya sebenarnya. Lan tughniya anhum amwaluhum, harta mereka tidak menjadikan mereka kaya. Demikian juga wala auladuhum, demikian juga anak-anak mereka. Kaya di sini boleh dengan makna beberapa perkara. Pertama, kaya bila sebut banyak. Kan, banyak kaya. Orang banyak, ramai banyak harta, banyak kaya dia. Dan maksud tidak kaya atau kaya juga di sini, bila orang kaya ni dia boleh buat berbagai ataupun dia dapat melakukan sesuatu dengan sempurna. Orang kaya nak buat rumah besar mana, dia boleh buat. Sebab apa? Dia ada kekayaan. Kita nak beli rumah, tak bergaduh dengan orang buat rumah. Sebab apa? Kita tak cukup. Cukup bukan sakat rumah satu, besar lagi boleh beli. Tak, sebab apa? Tak cukup. Ada orang kaya ni, dia boleh buat apa saja. Buat rumah, nak beli kereta, nak beli harta, nak beli saham, semua dia boleh, kaya. Dia mampu. Jadi Allah sebut orang kafir lan tughniya, tidak menyebabkan mereka tu kaya, tidak memberi kekayaan kepada mereka. Maknanya mereka tidak bebas. Walaupun dunia ini mereka rasa bebas, mereka tidak bebas walaupun harta mereka banyak. Walaupun mereka mempunyai aulad. Aulad di sini makna asalnya ialah anak-anak. Aulad juga boleh jadi orang bawahan dia. Anak kita duduk bawah kita. Orang bawahan kita sebut bawah kita. Duduk bawah kita tu ramai orang. Dan ramai pengikut, ramai sebagainya. Tak. Minallah, di sisi Allah, syai'a, sesuatu. Maknanya apa? Orang kafir, orang kaya, orang ada anak, di sisi Allah Subhanahu wa taala tak ada satu sen berharga. Tak ada harga kalau kita. Sebab apa? Sebab ulaika hum waqudun nar. Sebab pertamanya mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sebab apa? Sebab mereka tidak menggunakan kekayaan harta mereka sebagaimana yang sepatut yang dikehendaki oleh Allah. Mereka tidak mendidik atau mereka tidak mengasuh dan mengajar anak-anak dan orang mereka yang berada di bawah mereka, dan orang-orang yang berada di bawah tanggungjawab mereka, supaya beriman, supaya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah sebut ulaika, mereka itu hum, semuanya waqudun nar, akan jadi bahan bakar api neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah tuan-tuan. Sebab tu saya sebut ataupun ulama sebut bagi tahu kepada kita supaya kita tidak leka tuan-tuan. Harta menyebabkan manusia, masya-Allah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut mengenai harta. Rasulullah kata tidak akan rasa cukup manusia dengan harta jika dia sudah ada satu gedung daripada harta, daripada emas. Tak cukup. Dia akan nescaya dia akan rasa nak yang kedua. Dia dah ada 2 gedung, dah gedung emas, bahagian kayanya. Dia nak yang ketiga, seterusnya begitulah. Nah, tapi Nabi kata apa? Tidak akan menutup mulut manusia, maknanya tidak akan menutup kemahuan manusia kecuali at-turab. Nah, kecuali tanah, tuan-tuan. Mana kemahuan kita dengan dunia, dengan kaya ni tak akan rasa puas selagi mana tak mati, tuan-tuan. Tak, bila mati, iza jaa ajaluhum, bila dah sampai ajal kita yang tidak tangguh seminit ataupun sebab apa, kita nak lari kat mana pun kita rasa takut ataupun tidak takut, bila sampai masa itulah tak boleh buat apa dah. Tak. Jadi tuan-tuan muslimin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adakah kita nak tunggu kalau kita kata diceritakan kepada kita mengenai kisah-kisah Dajjal, kisah-kisah berlakunya Ya'juj dan Ma'juj, kisah turunnya Imam Mahdi, kisah-kisah akhir zaman, tanda-tanda kiamat. Adakah kita rasa bila sampai masa tu baru kita beriman kepada Allah? Tidak, tuan-tuan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, hendaklah kita bersedia dan janganlah kamu berangan-angan bercita-cita untuk kamu berada dengan di akhir zaman, dengan masa Dajjal, dengan masa apa nama tadi disebut dengan Ya'juj dan Ma'juj ataupun sebagainya. Sebab kita tidak tahu apakah kita mempunyai satu kekuatan kita boleh mampu ataupun kita dapat melawan mereka ataupun kita dapat menjaga keimanan kita, tuan-tuan. Dengan tidak ada Ya'juj, dengan tidak ada Dajjal, kita hari ni pun nak mari masjid pun tumbang ambin dah, tuan-tuan. Nak beramal soleh pun payah dah, tuan-tuan. Bayangkan kalau dia datang, yang disebut dengan Dajjal, yang disebut dengan kekufuran. Cuma dari sudut bahasa, Dajjal ni ialah penipu. Jadi kita sebut hari ni, kita hidup hari ni pun penipu ni banyak lah, tuan-tuan. Jadi nak sebut Dajjal yang besar yang disebut oleh Rasulullah SAW yang bermata satu, yang ditulis di dahinya kafara ataupun kufur ataupun kafir. Kita nak tunggu yang tu mungkin tak jumpa, tak tahu, Allahu a'lam usia kita sampai bila. Cuma tak payah tunggu pun tak apa dia datang, dia tidak datang, janji kita beriman kepada Allah, janji kita dapat menunaikan dan melaksanakan amal soleh, ketaatan, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tengok ayat yang kedua bagaimana Allah sebut. Allah sebut bagaimana orang kafir tadi, harta kekayaan, anak-anak, pangkat, kedudukan, nama, publicity, glamour atau sebagainya, lan tughniya, tidak memberi apa-apa faedah, tidak memberi apa-apa kesan, tidak dapat menyelamatkan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh, Allah kata kada bi ali fir'aun wallazina min qablihim kazzabu bi ayatina fa akhadhahumullahu bi dhunubihim wallahu syadidul iqab. Allahu akbar, tuan-tuan. Kadabi, kalau kita sebut dalam bahasa Arab seperti, dakbun maksudnya keadaan, seperti keadaan ataupun seperti hal cerita siapa? Ali Fir'aun, keluarga Fir'aun, keluarga raja-raja, pembesar-pembesar di negara Mesir. Adakah mereka beriman kepada Allah? Tidak. Wallazina min qablihim, demikian juga cerita ataupun keadaan manusia sebelum daripada Fir'aun.
Bagaimana mereka? Kazzabu bi ayatina, mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka mendustakan ayat yang pertama, nabi-nabi, rasul-rasul. Itu ayat Allah, tuan-tuan. Mereka yang kedua mendustakan ayat Allah, syariat, peraturan, kitab-kitab yang dibawa oleh nabi dan rasul, mereka dusta. Wallazina kazzabu bi ayatina, mereka dusta dengan ayat-ayat, keterangan-keterangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana mereka mendustakan ayat-ayat, keterangan agama, ajaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, fa akhadhahumullahu bi dzunubihim, maka Allah Subhanahu wa taala membalas ataupun mengambil mereka dengan dzunubihim, dengan dosa-dosa mereka, dengan kesalahan-kesalahan mereka, kesilapan-kesilapan mereka, ingkar mereka, degil mereka, beraninya mereka menderhakai dusta Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sebut wallahu syadidul iqab, sedang Allah Subhanahu wa taala sangat keras pembalasannya. Tak, pembalasan yang Allah bagi kepada mereka bukan kata lembut. Allah sebut syadidul iqab, sangat keras balasannya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita tuan-tuan berada di musim panas di negara kita, boleh tahan tak? Di musim panas di negara kita, di Malaysia ni tidaklah sepanas kalau kita kata orang pergi ke Mekah sampai 50 darjah. Tak, musim haji tahun lepas 50 darjah tuan, orang pergi haji. 50 darjah Celsius panas di Mekah. Tak, rasa macam mana? Oh, tak, rasa kalau duduk bawah kemah yang ada aircon tu tak nak keluar, nak pergi ke tandas pun tak nak. Kalau boleh kecing berok situ, panas ya. Ya, bagaimana tuan-tuan, sahabat-sahabat semua, kita rasa begitu hangat, bahangnya, tak selesa. Kita rasa tak boleh tahan. Walaupun kita boleh minum air, walaupun kita boleh makan dengan elok. Cuba tuan-tuan dan puan-puan renung, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, panasnya neraka akhirat ialah 99 kali ganda dengan panas di dunia. Kalau kita kata dunia ni 90 darjah Celsius, ganda dengan 99 kali ganda. 5 kali 90, kalau 5 kali 9 pun jadi berapa? 400 darjah Celsius tuan-tuan. Agak-agak macam mana? Itu belum 50. 5 kali 9, 40. 50 kali 90, 400. 400 darjah. 4,000 kita kata. 4,000 darjah. Allah. 1,000 darjah. 40 pun tak tahan tuan-tuan. 50 tak tahan, nak tahan 400, 4,000. Subhanallah. Tak. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, bila manusia sebut panah tak selesa, tak, contoh nak pakai tudung, nak tutup aurat tak selesa, panahnya, maka qul, Allah sebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, bagi tahu kepada mereka itu, qul, katakan kepada mereka, naru jahannamu asyaddu harra. Bagi tahu kepada mereka, jika mereka rasa panas, dunia ni tak selesa, nak pakai baju tak selesa, nak tutup aurat tak selesa, nak beribadat tak selesa, Allah sebut naru jahannam, katakan kepada mereka bahawa neraka jahannam itu lebih panas, asyaddu harra, sangat dan bersangatan panasnya. Jadi muslimin, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita nak tunggu ayat macam mana baru kita nak beriman. Kita nak tunggu kesedaran apa yang boleh menyebabkan kita rasa sedar dan insaf. Sebab itu Allah sebut di dalam Al-Quran, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dengan nikmat mana? Nikmat sihat, nikmat rezeki, nikmat makan, nikmat minum, nikmat tidur, nikmat hidup. Nikmat mana satu yang kita rasa kita tak payah beriman dengan Allah Subhanahu wa taala? Fabi ayyi ala, dengan nikmat mana yang kamu dustakan Allah Subhanahu wa taala? Jadi ayat ini sebut kepada kita siapa? Sebahagian daripada umat manusia yang disebut dengan keluarga Firaun. Ahli kaum kerabat mereka, makna pembesar-pembesar mereka, raja-raja mereka. Kazzabu bi ayatina, mereka dustakan ayat-ayat Allah.
Mereka dustakan keterangan-keterangan Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh para nabi dan rasul, sehingga mereka diseksa atau Allah Subhanahu wa taala sumbat dan humbang mereka ke dalam neraka tadi. Neraka yang Allah sebut syadidul iqab. Syadidul iqab, sangat keras balasannya. Muslimin yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala sebut lagi, qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Jelaskan kepada mereka, atau qul, katakan kepada mereka wahai Muhammad. Nabi Allah SWT sebut secara khusus supaya Nabi SAW bagi tahu, dan kita umat Islam, mereka yang tahu, bagi tahu. Bagi tahu kepada siapa? Lillazina kafaru. Kena bagi tahu, bagi pencerahan, penjelasan kepada sesiapa sahaja yang kufur, yang ingkar kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, yang tidak percaya dengan satu labun, bahawa mereka akan dikalahkan. Mereka akan dihimpun, mereka akan diseret, dibawa ila jahannam, kepada neraka jahannam, yang mana ia merupakan bi'sal mihad, seburuk-buruk tempat yang dijanjikan. Kita berjanji atas dunia ni, kalau kita kata kalau mu buat begini, celaka mu. Celaka tu janji tu. Mu kalau buat begini, kalau mu tipu aku, mu begini, tu janji. Mu buruk, mati, melanggar kereta. Allahumma salli ala Muhammad. Janji manusia. Adakah janji manusia itu jahat? Ya, jahat dah atas dunia. Tetapi adakah janji Allah lebih jahat ataupun lebih buruk daripada apa yang dijanjikan oleh manusia? Kita manusia berjanji, kita tidak mampu pun sebenarnya, tuan-tuan. Kita kata, kalau mu buat begini kat aku, mu akan mati, mu akan dapat seksa. Seksa tu kita kan yang bagi? Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh berjanji je, tuan-tuan. Janji kita pun sendiri tak mampu. Kalau dia mari kat kita, kita nak tekih, nak kita nak benteng, nak tahan benda tu tak mari daripada kita, kita tak boleh. Sebab ia bukan daripada diri kita, bukan daripada makhluk, tetapi daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita kena sebut, tuan-tuan dan puan-puan, qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Ini ada ayat ni, saya terlupa ayat nombor berapa dalam Quran. Tuan-tuan boleh cari. Setengah-setengah ulama kata qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Tuan-tuan bila berhadapan dengan musuh atau berhadapan dengan sesuatu yang tidak baik, baca ayat ini. Baca ayat ini sembuh, siuk atas muka, siuk depan dia. Qul, katakan, lan yusibana, tidak akan menimpa kami sesuatu. Lan yusibana illa, kecuali ma kataballahu lana, apa yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kami. Baca ayat. Mana kalau dia nak tombok kita, dia nak marah kita, tak akan berlaku kecuali benda tu Allah dah tetapkan. Itu tak baca ayat. Nak jadikan sebagai amalan. Sebut apa? Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Hembuh kat depan. Kalau tak jadi jangan marah kat saya, tuan-tuan. Kalau tak jadi jangan marah kat saya. Sebab itu orang ajar saya pun tak pernah alami. Cuma oleh kerana teringat terlintas malam ni, saya ajar. Saya beritahu pada tuan-tuan. Kok ada daripada kalangan tuan-tuan, tapi jangan pula cari bergaduh dengan orang. Kalau cara cari gaduh, tak usah baca ayat mana-mana pun, Allah tak setuju dah. Amal ayat apa nama? Waja'alna min, tak bagi tak nampak. Kalau cari pasal, tak payah baca apa-apa. Membayar cari pelepas sendiri, tuan. Baik muslimin yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian Allah Subhanahu wa taala sebut kepada kita mengenai cerita ataupun isi kandungan Al-Quran. Di mana Al-Quran ini yang kita semua baca, yang kita semua tahu, Allah sebut zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Zalikal kitab, kitab itu iaitu Al-Quran. Al-Quran itu sebuah buku. Buku apa? La raiba fi. Isi kandungannya tidak perlu diragui ataupun tak boleh diragui.
tak perlu diragui, tidak boleh diragui. Maknanya ia tidak meragukan. Isi kandungan Al-Quran cukup jelas. La raiba fih, tidak ragu. Yang keduanya, hudan lil muttaqin. Ia memberi petunjuk, ia menuju panduan, ia memberi tunjuk ajar kepada orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa ialah mereka yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa ialah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Allah Subhanahu wa taala sebut orang yang mulia, pertama sekali sifat dia sentiasa takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ni kena ada rasa takut pada Allah. Tak. Saya selalu sebut takut dalam dua keadaan. Takut yang pertama, takut untuk meninggal atau melaksanakan perkara-perkara yang Allah larang. Benda yang Allah larang kita takut sangat nak buat. Tak. Yang kedua, takut meninggalkan perkara yang Allah suruh. Benda yang Allah suruh tak buat, rasa takut, gerung, gementar, menggigil kita. Takut, itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sifat orang yang mulia di sisi Allah SWT ni ialah, yang pertama disebut takut kepada Allah. Yang kedua, dia sentiasa melaksana atau menunaikan perintah-perintah Allah. Sentiasa benda Allah perintah dia buat. Apa yang Allah perintah? Kita baca dah dalam ayat Quran. Tak, banyak dah ayat Quran kita baca ni tuan-tuan. Sampai juzuk yang ketiga dah kita baca. Masuk juzuk ketiga ni. Banyak dah kalau nak faham surah Baqarah, surah Fatihah satu cukup dah. Tak, sebab setengah ulama kata antara isi kandungan Al-Fatihah itu seumpama 1/4 ataupun 1/2, 1/3 daripada isi kandungan Al-Quran. Tak faham surah Fatihah cukup. Akan tetapi bukan kata kita tak faham, tapi buat tak faham. Sebahagian besar manusia faham benda elok. Macam kita tanya, yang duk makan ambil rasuah tu, dia tak faham ke tu rasuah? Faham. Tapi kenapa? Sebab dia tahu itu duit. Cuba bagi rasuah RM10, tak ambil. Oh, tak boleh ni tuan, haram. Berapa? RM50, 100 tak ambil. Cuba bagi RM1 nak tahu. Nak RM1 dia fikir 14 kali. Aku kalau hidup RM1 ni kerja daripada muda sampai umur 60 tak dapat lagi RM1. Kalau kerja biasa 2 kali mati dah. Hidup semula 60 tahun, umur 160, 200 tahun dah. Boleh tak RM1 kerja? Payah tuan-tuan nak dapat RM1. Tak, kecuali dengan keadaan-keadaan tertentu yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu manusia ni tuan-tuan tak kira. Bila sebut manusia dia sama. An-nas kata Nabi sawasiyatun ka asnanil masht. Manusia ni sama seperti gigi sikat. Sikat kan, sikat rambut kan sama berlaku. Walaupun ada hak gemuk, ada hak koruh, ada apa sama je. Itulah lebih kurang. Manusia ni macam tu kata Nabi, sama. Sama dari sudut mana? Sama dari sudut punya perangai yang sama. Punya sikap yang sama. Punya pula kehendak yang sama. Kan tetapi yang membezakan manusia ialah kerana mereka berpegang kepada agama. Apabila manusia berpegang kepada agama, nescaya dia akan membezakan manusia dengan seseorang yang lain. Jadi jika tuan-tuan mahu kebaikan, mahu bezakan diri tuan-tuan daripada tuan-tuan dengan orang lain, dengan kawan-kawan atau siapa sahaja, maka jadikanlah Al-Quran sebagai pegangan. Jadikanlah Al-Quran sebagai ikutan. Jadikan Al-Quran sebagai mana yang disebut tadi. Al-Quran memuliakan manusia. Jadi Nabi sebut, ulama sebut, orang yang mulia di sisi Allah, pertama dia takut kepada Allah. Yang kedua, dia sentiasa melaksanakan perintah Allah ataupun dia melakukan, beramal dengan apa yang Allah turunkan. Yang ketiga, iaitu apa dia tuan-tuan? Yang ketiga, yang ketiga ni sepahazan insya-Allah.
لا حول ولا Baik muslimin dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu cari dan berusahalah tuan-tuan sahabat-sahabat semua agar kehidupan kita di dunia bukan sahaja mendapat kemuliaan pada mata pandangan manusia, bahkan tuan-tuan dan puan-puan mendapat kemuliaan, mendapat pengiktirafan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya tanpa rasa jemu, tanpa ada rasa masalah atau sebagainya. Oleh itu sebagaimana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran diturunkan untuk memandu umat manusia, nak pandu kita, nak tunjuk kepada kita cara dan jalan agar kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata dengan para ulama, kemuliaan yang pertama ialah al-khauf, rasa takut kepada Allah. Sentiasa melakukan perintah Allah dan meninggalkan larangan dia. Itu tanda takut. Yang kedua, beramal atau melaksanakan perintah-perintah Allah dengan sebaiknya. Yang ketiga, melakukan segala bentuk persiapan dan persediaan untuk menghadapi atau bertemu Allah Subhanahu wa taala. Jika tuan-tuan bawa kenderaan, apa yang akan tuan-tuan bersiap sedia untuk bertemu dengan JPJ atau polis? Dah tentulah ada cukup lengkap. Lesen ada, road tag ada, kenderaan pun tidak ada ubah suai. Tak, semua sekali pakai. Yang dipanggil dengan tali pinggang keledar. Kalau naik motor pakai topi keledar bila pakai ikat, bukan tak ikat. Semuanya cukup. Tak, kita bersedia untuk menghadapi manusia. Apakah kita tidak bersedia untuk berhadapan dengan Allah? Adakah kita takut dengan JPJ tapi kita tidak takut dengan Allah Subhanahu wa taala? Kita takut dengan mahkamah didenda 100 200 kena compound. Kita tidak rasa gerun apabila kita didenda dengan neraka Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebut syadidul iqab.
sangat keras pembalasannya. Yang Allah sebut manusia yang masuk neraka akan jadi waquduhan nar. Mereka akan jadi seperti kayu api, merupakan bahan bakar, menyemarakkan lagi api dalam neraka. Ataupun apakah yang boleh menyedarkan, ataupun yang kita panggil yang boleh menjentik, yang boleh mengetuk pintu hati kita, tuan-tuan. Jika tuan-tuan baca surah Al-Qari'ah, surah Al-Qari'ah, Al-Qari'ah awan Al-Qari'ah, dia asal daripada Qara'a, iaitu ketuk, tuan-tuan. Walaupun tuan-tuan tengok terjemahan Al-Qari'ah maksudnya ialah kiamat. Satu ketukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala menyebabkan berlaku kiamat. Saya nak tanya, sebelum kiamat diketuk, pintu hati tuan-tuan nak kena ketuk mengapa? Apakah Al-Qari'ah? Apakah yang disebut dengan Al-Qari'ah? Pengetuk itu. Mal Qari'ah, apakah itu pengetuk? Wa ma adraka mal Qari'ah. Kamu tahu tak apakah benda yang mengetuk tu? Nak ketuk dengan apa? Hati kita ini, tuan-tuan dan puan-puan, apa yang akan mengetukkan hati kita agar kita faham, agar kita tahu, agar kita mempunyai satu keinsafan, satu kesedaran bahawa apa yang kita lakukan ini satu kesilapan ataupun satu perkara yang seolah-olah kita main-main sahaja dengan dunia Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, sahabat-sahabat semua, yang ketiga sebagai tanda ciri sifat manusia yang mulia di sisi Allah, dia sebut ia sentiasa bersedia untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana bila berhadapan dengan Allah, mula-mula sekali kata dengan Nabi, anak tangga pertama untuk nak bertemu Allah ialah apa dia? Mati, tuan-tuan. Kan? Tidak ada seorang manusia atas muka dunia semasa dia hidup dia bertemu dengan Allah, tak ada. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masa Isra Mi'raj, dia pergi jumpa, dia pun tak tahu dia jumpa apa. Kalau dia boleh sebut, bukan Allah. Itu antaranya. Tak? Memang orang kata Nabi jumpa Allah masa Isra Mi'raj. Naik Sidratul Muntaha, jumpa Allah. Tak? Bila orang tanya Nabi, dia pun kata dia tak tahu apa benda. Mana cerita macam mana? Jika Nabi cerita dia jumpa tu begini-begini, sudah tentu itu bukan Allah. Tak? Allah laisa kamitslihi min syai'. Dia tak akan sama dengan benda sesuatu. Dia kalau kita cerita dia macam ni bulat ke, hujur ke, lepek ke, segi ke, itu bukan Allah. Kan? Orang mana kita sebut ayat dalam kuliah kita hari itu, ayat mutasyabihat. Benda yang boleh mendatangkan keliru kepada manusia, jangan tafsir, jangan hurai. Biar serah kepada Allah SWT. Tak? Ni orang kita pandai-pandai nak pergi cari. Pas cari mula balah. Kita bila tanya, ni marah kita. Tak? Dia sebut macam kita kata, biasa orang kita duduk dengar ni, saya ulang balik, tuan-tuan. Tak? Dia sebut Ar-Rahman 'alal 'arsy astiwa. Bila sebut Allah beristiwa di arash, Allah duduk di arash, nak tanya soalan pertama, arash dengan Allah mana dulu? Kalau dia kata Allah dulu, sebelum ada arash, Allah duduk mana? Kalau kata Allah duduk di arash, nah, kalau kata sama, maknanya ada dua benda yang sama, Allah dan arash. Kau macam mana? Yang kedua, Allah ni perlu kepada arash, kau arash perlu pada Allah. Kita kata kita duduk atas kursi, kita perlu pada kursi, ke kursi pada balik kita? Sudah tentulah. Nak, tidak begitu. Tak payah duduk tafsir, tak payah duduk takwil, tak payah duduk hurat. Serah benda tu kepada Allah SWT. Kita sebut Allah saja yang maha tahu. Nah, bila kita sebut Allah atas arash, soalan pertama tanya, Allah dengan arash mana yang lebih azali? Mana yang lebih dulu? Kalau kata Allah dulu, ya patut. Sebelum ada arash, Allah duduk di mana? Nah, jadi soalan mudah bila orang tanya kita, tuan-tuan dan puan-puan, kalau orang tanya, tak, makcik ke pakcik ke tu haji, hajah, Allah duduk mana? Allah bukan kata duduk di mana-mana. Allah tidak ada tempat di mana dia berada. Jangan kata Allah berada di mana-mana. Nah, saya tak setuju kata Allah berada di mana-mana. Banyak tempat ni, Allah banyak ke macam mana? Kalau dia duduk gedung besar macam mana? Nah, jadi perkataan duduk di mana-mana tu, dari sudut bahasanya, saya rasa tak apa betul lah. Nah,
Bila tanya Allah ada di mana, Allah tidak ada tempat. Tidak ada tempat bagi Allah ada di mana-mana. Sebab dia bukan makhluk. Yang ada di seksyen 20 ni memang orang seksyen 20. Dah duduk di seksyen 20, tak ada lah seksyen 30. Di seksyen 20 ada 30, ada 40 ada. Jadi harga mana? Nak, seksyen 14 pun dia ada, seksyen 15 pun dia ada, seksyen 16 pun dia ada. Orang ke apa gitu? Tak. Itu bukan. Baik muslimin dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Balik pada pelajaran kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut kita mulia apabila kita sentiasa bersiaga, tuan-tuan, nak bertemu Allah Subhanahu wa taala. Tak. Jadi perkara pertama sekali untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala tidak lain yang Nabi sebut ialah mati, tuan-tuan. Sebagaimana Nabi sebut dalam satu hadis, sesiapa yang mengamalkan baca surah, baca ayat kursi, setiap kali lepas salat dia baca ayat kursi. Dia wirid lain, lepas tu baca ayat kursi. Dia kata Nabi sebut, laisa bainahu wa bainallah illal maut. Tidak ada jarak suatu perkara yang boleh memisahkan orang yang baca ayat kursi dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali mati aja. Tunggu mati. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau tanya, nak kau mati? Tak nak belaka. Sedangkan kita tahu mati itulah salah satu cara, tangga pertama untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan, seterusnya ulama sebut apakah pula sifat ciri orang mulia tadi? Pertama, sentiasa rasa takut gerun dengan Allah. Yang kedua, sentiasa melaksanakan perintah yang Allah suruhkan. Yang ketiga, bersiap sedia bertemu Allah Subhanahu wa taala. Tak sama ada bersiap sedia secara fizikal, secara ilmu. Takut temu dengan Allah SWT ni terkejut tengok Allah mati pula. Takut mati pula kali yang kedua, kejut tengok Allah SWT. Tak. Dan yang keempat terakhir sekali, ciri yang disebut oleh ulama ialah sentiasa rasa redha, ataupun dia panggil sentiasa berpuas hati, seronok dengan apa yang Allah bagi. Kena ada sikap orang yang mulia ni, apa yang Allah bagi. Allah bagi kita usia, sakit, rezeki, semua sekali, dia kena rasa redha, dia kena setuju dan berpuas hati. Inilah antara ciri yang disebut oleh ulama orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tu kita tengoklah diri kita, tuan-tuan. Jangan tunjuk orang lain. Benda yang ulama sebut ni ada tak pada kita? Ataupun bagaimana kita? Atau siapa kita sebenarnya? Baik muslimin yang dirahmati dan dikasihi sekalian, ayat yang terakhir ini saya rumuh saja. Ayat yang terakhir Allah sebut, qad kana lakum ayatun fi fi'atain iltaqata. Ayat ini Allah sebut cerita mengenai kisah perang Badar. Bagaimana dua puak yang bertembung, dua puak yang berperang. Dan fi'atun, Allah sebut fi'atun tuqatilu fi sabilillah. Satu fi'ah, satu puak, mereka berperang kerana Allah. Dan satu wa ukhra kafiratun, satu puak lagi yang kafir, yarawnahum mislaihim ra'yal ain. Kita tengok mereka sama je sama seperti kita dengan secara zahir. Tapi dalam peperang Badar, sebagaimana yang tuan-tuan maklumi, dengan jumlah bilangan masyarakat Islam seramai 313. Kenapa sedikit, tuan-tuan? Saya rasa saya pernah sebut kepada tuan-tuan, jika tuan-tuan pergi ke Madinah pada masa hari ini, pagar Masjid Nabawi itulah perkampungan asal Madinah. Pagar Masjid Nabawi yang ada sekarang ni, itulah perkampungan Madinah yang asal. Dengan seluas tu, tuan-tuan rasa ada 313 ni ramai ke sikit? Seluas pagar Masjid Nabawi tu, rakyat yang masuk Islam ada 313 orang je ada dalam satu. Ramai ke sikit? Luas tu kawasannya. Besar tu ramai lah tu. 313 orang, tuan-tuan. Tak. Kita kalau nak dapat 313 orang surah An-Nur ni, Masjid An-Nur ni ramai, besar. Tak, seksyen 20 ni luas. Masjid Nabawi sebab tu 313 orang pergi perang, tuan. Tapi mereka mempunyai semangat ataupun jiwa yang begitu hebat. Sebab 313, tuan-tuan,
2 ekor je kuda. Kuda pegang 2 ekor je. Yang pakai baju besi 6 orang. Yang ada pedang 8 orang. Yang lain jalan kaki. Pergi nak gedebak-gedebuk kata Ramli. Dia gedebak, kita gedebuk. Itu yang perang. Allah. Dia boleh menang. Pedang ada 8 bilah. Kuda ada 2 ekor. Baju besi 6 pasang. 6 je ada baju besi. Tak. Tapi boleh menang. Sebab apa? Sebab dia kata orang-orang Muslim ni dia melihat orang kafir sikit. Walaupun ada 1000. Setengah riwayat kata 900. Sebab tu Allah sebut tu yarawnahum mislaihim ra'yal ain. Orang Islam tengok orang kafir ni macam orang Islam sikit macam tu je. Tak nampak ramai. Kalau dia nampak ramai lagi dulu juga tahu. Nampak sikit tuan-tuan. Sebab tu jalan kaki pun berani pergi gedebak-gedebuk tu. Nah, jalan kaki nak perang apa jalan kaki. Jangan pergi luduh air tu. Tapi semangat kekentalan mereka itu boleh membawa kepada kemenangan. Tak apalah tuan-tuan, itu cerita dia perang Badar. Di ayat yang terakhir ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut wallahu yu'ayyidu binasrihi. Antara perkara yang disebut oleh ulama ialah menang itu dengan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Innallaha wallahu yu'ayyidu, dan Allah membantu dengan pertolongannya man yasha, siapa yang dia kehendaki. Ini kalau ikut setengah riwayat wallahu a'lam, ada disebut dalam hadis kata setengah malaikat turun perang. Dalam peperangan Badar ada orang kafir tengok orang Islam pakai serban ekor 2. Satu ekor 1, satu ekor 2. Yang ekor 2 ni sebagaimana ada jemaah kita pakai, ini sebenarnya ialah para malaikat. Tapi orang kita ni tak tahulah pakai 2 malaikat ke apa. Tapi masa perang tu, yang perang Badar, orang Islam, tentera Islam pakai serban 1 je ekor. Yang 2 ekor ni iaitu daripada para malaikat ridwanullah alaihim ajmain. Itu kata dengan riwayatlah wallahu a'lam. Tak apa tuan-tuan yang dirahmati dan kasih sekian, bila kita berada pada kebenaran, inilah yang tuan-tuan akan rasa, dan saya rasa saudara-saudara kita di Palestin berpegang kepada ayat ini dan cerita ini. Walaupun mereka fi'atun, mereka satu puak, mereka merupakan satu kumpulan yang berperang bukan untuk mencari kemenangan, tapi mencari cinta Allah, mencari redha Allah. Walaupun mereka ramai dah mati, walaupun jumlah mereka sedikit, tetapi wallahu yu'ayyidu binasrih. Mereka masih lagi menunggu dan menanti pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Berdoalah tuan-tuan, semoga Allah turunkan bantuan kepada saudara kita di Palestin. Bukan kata di Palestin, kita juga minta Allah SWT turunkan bantuan untuk membantu dan menolong sedarkan orang Islam di Malaysia. Masih ramai orang Islam Malaysia tak sedar. Tak sedar dari sudut mana, banyak perkara tuan-tuan. InsyaAllah majlis ni ilmu kita dah tak habis sikit lah. Dan Allah sebut inna fi zalika la'ibratan liulil absar. Cerita perang Badar, cerita yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala merupakan satu ibrah, satu pengajaran kepada kita. Yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut ulil absar, mereka yang mempunyai mata pandangan. Ada mata pandangan. Jadi mereka yang kalau kita kata mata buta, mereka ni buatlah cerita apa pun, tunjuk cerita apa, tidak jadi pengajaran kepada mereka. Di tuan-tuan, sahabat-sahabat semua, lihatlah apa yang Allah sebut. Semoga apa yang disebut dan diceritakan kepada kita ini membawa kebahagiaan dunia dan akhirat, insya-Allah. Jadi saya sekadar tu sebagai renungan ataupun apa yang dapat saya sebut berhubung dengan ayat 10 sehingga ayat yang ke-14, 13 yang kita baca tadi. Mudah-mudahan kita diberi kebaikan yang berpanjangan hingga ke akhirat, hingga kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala kelak, insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang dan lemah itu daripada kekurangan kelemahan saya minta ampun dan maaf pada semua. Ada masa ketika kita jumpa lagi
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والإيمان وتقربنا إليك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعلنا من الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. قبل الله.